Hari ini saya akan mengungsikan satu teori pembelajaran, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Baik, pendekatan penggunaan pengajaran dan pembelajaran memainkan satu peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Menurut Arif Sukardi 1987, teori pembelajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana menerusi teori-teori ini, guru dapat memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar, memahami faktor yang mempengaruhi dan mempercepatkan proses pembelajaran pelajar tersebut. Sehubungan dengan itu, salah satu teori yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah teori konstruktivisme. Teori ini pada umumnya adalah merupakan satu pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun, pengetahuan sedia ada itu disusun dalam minda manusia tersebut. Definisi pembelajaran konstruktivisme. Menurut McBride dan Brand pada 1997, konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran yang berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia itu belajar. Konstruktivisme juga merupakan satu pembelajaran yang berpusatkan murid. Dalam pembelajaran konstruktivisme, guru berperanan sebagai satu fasilitator atau pemudacara. Yang kedua, penghubung yang membantu pelajar membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang ketiga, guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan yang baru. Teori asas pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ialah murid membangun, meruntuh dan membina semula pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua ialah murid meruntuh dan membina semula sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran berlaku apabila murid menstruktur semula idea yang sedia ada dengan menghubung kait idea baru dengan idea yang lama. Implementasi teori pembelajaran konstruktivisme di dalam bilik darjah. Yang pertama, guru haruslah mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami oleh murid. Yang kedua ialah guru haruslah membantu murid untuk meningkatkan interaksi dengan rakan-rakannya. Maksudnya, seorang guru itu haruslah membantu murid atau menggalakkan murid untuk berinteraksi dengan rakan-rakan di bilik darjah dalam menyelesaikan atau mencari jawapan satu-satu permasalahan yang diberikan oleh guru itu. Yang ketiga ialah bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mestilah tidak asing bagi murid untuk memudahkan murid memahami kandungan pembelajaran. Sebagai contoh, bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru haruslah bahan yang signifikan ataupun yang pernah dilihat, selalu dilihat oleh murid supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Yang keempat ialah guru harus memberi peluang kepada murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Maksudnya, guru harus melihat perkembangan murid dalam memberi pengajaran ataupun memberi input pembelajaran kepada murid supaya pembelajaran itu dapat diterima dengan baik oleh murid bersesuaian dengan perkembangan intelek murid itu tersebut. Yang kelima ialah murid dibimbing untuk saling memberi dan menerima pendapat rakan. Oleh itu, seorang guru harus membimbing murid supaya mereka sentiasa menerima pendapat daripada rakan yang lain
juga memberi pendapat kepada rekan yang lain dalam mencari sesuatu maklumat yang perlu diketahui dalam satu-satu penyiasatan ataupun pembelajaran. Sekarang kita lihat pula tentang contoh aplikasi pembelajaran konstruktivisme dalam mata pelajaran sains tahun 5. Unit 3.0 proses hidup haiwan. Tema adalah sains hayat. Tajuk haiwan imajinasiku. Kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat 28. Manakala objektif pembelajaran ialah menyokong ramalan tentang cara hidup haiwan lain melindungi diri berdasarkan ciri atau tingkah laku tersebut. Mereka bentuk model haiwan imajinasi dengan mengaplikasikan pengetahuan ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan serta membuat penakulan tentang ciri-ciri tersebut. Aktiviti adalah membuat model haiwan. Aplikasi konstruktivisme dalam contoh pembelajaran ini yang pertama ialah pada fasa pencetusan idea. Dalam pencetusan idea, murid menyatakan ciri-ciri khas haiwan yang boleh melindungi diri daripada musuh. Ini berarti murid itu menyatakan pengetahuan sedia ada mereka. Yang kedua ialah fasa aplikasi idea, di mana murid melakukan aktiviti dengan menggunakan kertas surat kabar. Dapatan di akhir sesi fasa pencetusan idea ialah murid lebih faham dan mengetahui ciri-ciri haiwan melindungi diri daripada musuh. Sesuai dengan dapatan yang terdapat dalam jurnal keberkesanan kaedah konstruktivisme 5 fasa Nedem dalam pembelajaran sejarah yang menyatakan pengaplikasian kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran menunjukkan peningkatan tahap pengetahuan murid. Manakala dalam fasa aplikasi idea yang memberikan murid tugasan membuat model haiwan, membolehkan murid berinteraksi antara satu dengan yang lain, serta membolehkan murid mengaplikasikan kreativiti masing-masing. Dalam jurnal pendekatan konstruktivisme di Malaysia dan Brunei Darussalam, menyatakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi didapati lebih berkesan dalam memupuk kemahiran berfikir dan melahirkan pelajar yang mampu berfikir di luar konteks ataupun di luar kotak pemikiran. Sebentar tadi kita sudah mempelajari atau kita sudah mengetahui tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan konstruktivis dalam pendidikan merupakan satu inovasi tentang gaya pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Maksudnya pembelajaran konstruktivisme ini adalah bersesuaian dengan pembelajaran abad yang ke-21 yang sedang diaplikasi dalam sistem pendidikan negara pada masa kini. Kelebihan pendekatan ini adalah murid berpeluang untuk membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru. Hal ini kerana menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila ia mendapat pengetahuan atau pengalaman yang baru. Maksudnya di sini pengalaman sedia ada pelajar itu akan digabungkan dengan pengalaman yang terbaru dan akan membentuk satu pembelajaran ataupun satu metode yang terbaru. Itu saja perkongsian saya tentang teori pembelajaran konstruktivisme, dan